Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat datang kepada sesi Usrah Anak Gayung, anjuran PSSGM Lembah Pantai. Okay, bersama saya sekarang ni adalah Cikgu Jazwan Kahar. Betul tak Cikgu? Betul, Alhamdulillah, betul. Cikgu Jazwan Kahar. Okay, sebagai permulaan untuk sesi ni, boleh tak kalau Cikgu bagi pengenalan ringkas sikit tentang diri Cikgu? Oh, ringkas Baru nak cerita Ada panjang. ringkas Tak lah. Okey, nama saya Muhammad Jazwan bin Kahar lah. Kalau anak-anak Gayung tu lebih kenali saya panggil Cikgu Jaz, Cikgu Jazwan. Lepas tu saya ni mula bersilat berumur 7 tahun. 7 tahun Cikgu? Darjah 1, darjah 2 macam tu lah. So, nak tahu umur saya tak? Nak tahu umur, cuba kalau tengok saya, berapa umur saya? 38 Cikgu? Saya sayang awak lah. Betul lah? Tak lah, umur saya 41 tahun dah. Nampak muda. Alhamdulillah. So, itulah daripada 7 tahun lah. Saya mula mengenali silat tu berumur 7 tahun lah. So, orang yang bertanggungjawab ni adalah ayah saya sendirilah, iaitu Cikgu Kahar. Saya dilahirkan di Dungun, Terengganu. Membesar di Kuala Lumpur. Lepas tu dapat pendidikan ada di KL, ada di Negeri Sembilan. Pernah duduk di Johor dalam 6 tahun, 5 tahun. Sekarang ni kembali semula di KL. Apa lagi tu je lah. Apa lagi? Awak tanya? Maksudnya cikgu memang belajar dengan ayah cikgu sendiri ya? Untuk permulaan? Permulaan tu, mula saya belajar dengan ayah lah. Lepas tu dia bawa saya ke rumah kediaman pemegang amanah mutlak arwah Cikgu Razali Saleh di Ampang. Semasa tu ramailah jurulatih-jurulatih yang black belt sekarang ni. Masa tu jurulatih-jurulatih lagi lah. Maksudnya jurulatih muda lagi lah masa tu. Contoh macam Cikgu Rasul, masa tu buku merah lagi, saya ingat jadi saya belajarlah di kat rumah arwah Cikgu Razali Saleh tu. Jadi bersama-sama dengan mereka lah. Kadang-kadang kalau di Pelimau Tapak, saya 3 orang. 3 orang je. Saya ingat saya, anak arwah Cikgu Razali Saleh dengan anak arwah Cikgu Mat. Orang lama jugalah. Saya di Pelimau Tapak dan sini oleh arwah Datuk Mio sendiri, Alhamdulillah. Sempat lah bersama dengan arwah Datuk Mio. Saya khatam keris pun bersama arwah Datuk Mio. Pada waktu tu berapa umur arwah Datuk Mio tu cikgu? Oh, tak ingat lah saya berapa, tapi sadar lagi lah. Tak ingat lah, tapi Alhamdulillah dia sihat lagi lah masa tu. Okey. Jadi soalan kedua saya pun saya rasa dah terjawab, iaitu cikgu bersilat umur 7 tahun, sekarang 41. Jadi lebih kurang dalam hampir dekat 30 tahun juga cikgu bersilat Oh, Alhamdulillah. Okey. Soalan ketiga untuk cikgu ialah ni. Oh, banyak soalan. Berapa soalan ni? Sikit je cikgu, 10 je. Okey. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah silat pada pemahaman cikgu? Mungkin pada orang lain silat tu untuk warisan, untuk budaya seseorang, mungkin untuk pertahanan diri. Kalau pada cikgu sendiri? Betul lah tu. Pemahaman silat, semua orang akan cakap untuk seni mempertahankan diri kan. Tapi ini pendapat saya pandangan saya. Pemahaman silat ni sebenarnya macam mengajar kita untuk menghargai dan menikmati sesuatu perkara yang harus dihargai. Faham tak? Boleh spesifikkan sikit tak cikgu? Contohnya macam ilmu silaturahim, lepas tu didikan guru dengan ibu bapa kita pada diri kita. Itu pemahaman saya pasal silat lah. Maknanya macam kita kena hargai ilmu tersebut. So kita kenal silat tu, kita ramai kenal orang.
Silaturahim tu merapatkan kita semua orang. Bukan, faham tak? Bukan di kelompok-kelompok yang terlalu besar. Jadi macam bukan silat, kalau kita silat gayung bukan silat gayung saja. So kita macam kenal macam perguruan. Jadi bagi saya berkaitan silat ni memang mengeratkan lagi lah benda-benda tu. Membetulkan diri tu biasa lah. Memang kita dah tahu dah belajar silat tu memang of course lah untuk membetulkan diri. Tapi bagi saya macam mengajar kita menghargai dan menikmati lah benda tu. Macam tu lah. Macam tu lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kepada yang tengah tengok live ni, kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan silat tu, boleh komen dekat bawah. Sebab tapi tajuk khas kita hari ni ialah silat dan teater. Okey, teater ni lah salah satu bentuk persembahan lakonan yang berada di atas pentas. Itulah makna teater. And then kalau awak semua nak tahu boleh komen kat bawah tu. Okey. Alright cikgu. Kita tahu cikgu Jazwan Kahar ni memang sangat famous dalam dalam scene teater. Scene teater ataupun scene performing art. Sebab saya banyak saya dengar daripada nama kawan-kawan saya sewaktu tu saya cakap, oh ada apa? Oh tak adalah, aku ada persembahan dengan cikgu JK Production. JK Production tu sendiri. Jadi soalan saya, macam mana cikgu boleh mengenali teater tu? Okey, yang ni panjang sikit lah. Dia bukan JK Production, JK Performance Studio. Production tu besar tu, insyaAllah doakan. Okey. Okey. Saya mula berteater tahun bila saya tak ingat lah. Saya tak ingat. Tapi orang yang bertanggungjawab, saya mengenali teater ni, orang yang bertanggungjawab adalah orang saya sertai keluarga Sanggar Teater Fauzanawi lah. Oh, Sanggar Teater tu? Dengar tak? Saya dengar. Okey, saya dengar. Okey. So dari situ okey, dari situ lah saya mula berminat lah. So orang tanggungjawab yang saya takkan lupa adalah Ibu Fauzanawi lah. So teater pertama saya adalah karya Usman Awang, bertajuk Dari Bintang ke Bintang. Show Detik, tak silap saya masa tu. Boleh ingat tak cikgu tahun bila show tu? Dan saya tak itulah isunya sekarang ni. Saya cuba Google, tak jumpa, saya tak ingat lah bila. Tapi saya rasa boleh lepas SPM macam tu lah, saya rasa. Lama. Dan masa tu, jadi saya tak jadi pelakon pun. Saya bersilat saja. Saya bersilat je. Ibu suruh saya, ada satu babak ni kan, dalam karya Usman Awang, Tuah dan Jebat. Jadi ibu suruh saya bersilat lah, seolah-olah macam Tuah dan tengah bersilat kan. Jadi so dalam masa yang sama, saya ikut ibu ni lah, saya ikut keluarga ni, saya dapat belajar sesuatu. Sebab ibu selalunya mengajar orang, jadi kita pun ikut je lah. Tak minat pun jadi pelakon, tak minat pun. So dari situ saya mengenali teater lah. Dari situ saya mengenali teater lah. Maknanya bersama dengan keluarga Stephanie lah, dengan Ibu Fauzanawi. Saya minat. Okey. Cikgu boleh kenal dengan Ibu Fauzanawi tu macam mana? Maksudnya cikgu sendiri yang berjumpa dengan Ibu Fauzanawi atau ada kawan yang bawa ke? Sebenarnya macam office ibu ni dengan gelanggang dekat je, tak jauh, dekat Ampang ni. Lepas tu ada kenalan lagi seorang ni, Abang Mul. Dia kenal dengan ayah, jadi dia lah yang bawa, Mel datang tengok latihan main gendang, berlakon apa semua. Dari situ saya terus macam, wow, best teater ni sebenarnya. Macam shock lah. Saya suka lah. Okey. Satu perkongsian yang menarik cikgu. Macam mana cikgu boleh kenal kepada dunia teater ni? Okey, kalau macam tu kita berbalik kepada soalan penonton dulu cikgu.
daripada Cikgu Kirin, bagaimana kita boleh Okey. mempromosikan silat melalui teater? Okey. Bagi saya, kita pertama saya jawab soalan cikgu tu. Kita pun tahu apa silat, apa dalam teater ni tak semua teater tu ada silat tu tak? Selalunya dalam bangsawan mesti ada silat lah, kan? Jadi macam mana kita nak mengambil peluang tu, sebab itu kita, sebab itulah saya buat satu kelab, contohnya JK Performance Studio ni. Untuk jadikan satu landasan. Kadang-kadang bukan kita tak nak guna nama perguruan, sebab perguruan ni macam-macam perguruan ada. Betul? Betul. Jadi macam contoh kita ambil lah satu produksi ni, produksi A, berjemput tim silat gayung contohnya. Kadang-kadang ada pelakon tu silat lain. So kalau kita ajar dia macam cara lenggok gayung, nanti dia pula dia jadi lain tau. Dia jadi macam tak best. Kalau awak orang teater, mesti awak tahu benda-benda tu. So bagi saya, cara untuk mempromosikan, kita kena banyak membuat persembahan-persembahan. So saya mengambil langkah dulu kita kalau penuhi kahwin je silat mesti orang panggil untuk buat plan. So it's okay lah, benda tu bagi saya normal lah. Tapi cuba cari alternatif lain pada kelompok yang sebelum ilmu ini. Sebab tu saya macam mencuri tu macam apa pula kan, mencari macam promosi untuk bulan Ramadan, untuk hari raya ada persembahan silat. Tak semestinya untuk tarian saja, silat pun satu budaya juga. Jadi kita kena mencari peluang benda-benda macam tu. Jadi bila dah masuk dalam dunia teater ni, lain pula lah cara dia pula kan. So kita kena jaga pula lah nama baik silat tersebut. Kadang-kadang kadang-kadang orang silat ni dia buat PL kita, sebab teater dia, dunia teater kan berbeza bagi saya ni berbeza sikit, tak sama macam dalam dunia silat kita yang kat belakang. Sama je jaga adab, tapi dia ada cara dia lain kan. Seri Cindai Emas. Okay. Itulah bagi saya, kena banyak promosi banyak promosi. Macam awak macam PSJM Lembah Pantai ni kan. Saya lihat awak mengambil peluang yang cukup baik media sosial untuk mempertengahkan silat ni. Betul lah, sebab saya tak nampak lagi yang lain. Mungkin ada lah, tapi awak pandai mencari ruang dan peluang di media sosial buat program yang sebegini. Bagi saya benda ni salah satu juga promosi. Bukan senang. Contoh macam mana kita nak kenalkan silat ni pada luar negara? Macam mana kita nak suruh orang luar negara ni faham silat tu apa? Nak suruh orang datang sini taklah. Maknanya kena dalam media sosial, YouTube, kan. Kita ambil negara jiran dia, landasan dia adalah filem. Dulu Thailand, semua orang nak jadi Tony Jaa. Semua orang nak jadi sebab terpengaruh sebabkan gerak je. Padahal kita orang silat, kenapa kita nak terpengaruh dengan mereka kan? Jadi kita macam benda-benda media sosial ni amat penting So macam Indonesia mengambil langkah filem. So semua orang nak jadi macam Iko, semua nak jadi macam kan. Tapi baguslah. Yang penting silat tu naik. So kalau saya ambil alternatif, saya tak mampulah macam mereka kan. Jadi saya ambil alternatif saya, kita buat dokumentari kan. Kita buat kita buat promosi lah. Teater salah satu impact yang besar macam tu lah. Benda ni Cikgu Syakiri pernah cakap macam mana dia boleh terlibat dengan silat. Macam mana dia boleh terlibat dengan silat pun dia terpengaruh dengan filem pada waktu tu. And then dia minat dengan silat and then betul.
Jadi saya rasa Masing-masing lah, masing-masing. Boleh ke kalau arrange dokumentari lagi? Boleh, insyaAllah. yang tu kena tanya cikgu. Boleh, boleh, boleh. Okey cikgu. Memang, ya, Macam mana cikgu? Teruskan. ya saya, ya, teruskan. Apa boleh ke kalau arrangekan dokumentari lagi? Memang saya dengan sahabat saya ni tengah plan untuk buat dokumentari lah. Bersama dengan ada satu stesen TV ni. Memang kita nak buat dokumentari. Tapi kita nak memperkenalkan silat yang kita tidak pernah dengar pula. Kita cuba ceruk kampung-kampung yang kita tidak pernah dengar. Kita nak kenalkan silat-silat ni. Maknanya sebab silat ni kan, macam kita silat gayung ni semua orang tahu. Tahulah, memang semua orang tahulah silat gayung. Ada tak contoh-contoh silat cikgu? Yang maksudnya yang kita tak tahu tapi cikgu dah cuba. Contoh-contoh silat ya. Contoh-contoh banyak lah silat kampung-kampung tu, banyak lagi. Banyak lah. Sekarang ni saya tengah buat research untuk mencari lagi guru-guru silat yang tak nak keluar kan, yang macam mungkin dia tak ada murid-murid yang macam you all apa semua kan, yang main Facebook macam main Instagram kan, yang dekat kampung-kampung ni. Jadi kita nak bantu yang orang silat kita tahu, dan masyarakat Melayu ni pun tahu, ada lagi silat dekat kampung sekian, ada lagi kan. Okey cikgu. Alang-alang dah masuk bab silat perguruan ni, saya nak tanya pencerahan sikitlah dari cikgu. Kalau menurut cikgu, apa perbezaan silat teater dengan silat perguruan ni? Okey. Silat teater dengan silat perguruan simple je. Hati-hati. Tak apa cikgu, yang penting silat Melayu diperkenalkan kepada remaja zaman sekarang, tak kisah apa silat apa. Yes, betul. Yang ni saya suka. Yang ni betul saya suka dengan pandangan macam ni. Sebab tu saya kata, kalau saya bawa silat, saya bukan tak nak bawa nama silat gayung. Cukup orang tahu yang kita ni ahli gayung. Yang paling penting kita bawa silat ni, kita mewakili semua tau. So macam itu, kalau itu jadi confirm. Automatik. Kalau nama gayung tu automatik. Tapi kalau kita betul-betul kan nak bawa silat tu, bukan ada kepentingan, insyaAllah benda tu mesti best punya. Okey. Apa tadi perbezaan? Silat teater. Teater apa tadi? Maksudnya silat di dekat atas pentas dengan silat di perguruan. Okey. Simple je bagi saya. Ni pandangan saya. Kalau perguruan ni, kita pun sedia maklum, kita belajar. Kita belajar setiap minggu untuk memahirkan, untuk memahirkan untuk kita jadi pesilat yang baik lah. Untuk self defense untuk diri kita lah. Kan, kalau pertandingan, kita belajar silat tu fokus untuk pertandingan lah, nak jadi atlet lah, silat olahraga ke silat seni ke kan. So dalam pentas teater ni, sebab dalam teater kita tak ada ni tau, kita tak ada kursus ataupun kos. Dalam teater dia tak ada kos ataupun macam mana nak cakap, dia tak ada satu subjek yang untuk kita ketengahkan silat tersebut. Contoh awak aswara. Awak pelajar aswara ke? Ya. Dulu. Peace. Okey. Dalam kita contoh aswara, kita aswara ada teater, ada tarian. Mana benda-benda macam tu wajib. Silat, di manakah silat? Selalunya dia orang akan letakkan silat tari lah. Tapi sebagai satu subjek kecil. Yes. Subjek kecil, saya tahu benda tu. Jadi, macam mana kita nak jadikan dia jadi subjek yang besar? Sebab apa? Kita tengok sekarang. Saya tak kata pelakon-pelakon yang sekarang ni, pelakon-pelakon teater yang sekarang ni tidak bagus. Dia orang memang hebat lah berlakon. Memang hebat lah. Tapi bila kita berlakon dalam bangsawan, dah tentu kita kena pandai bersilat. Betul. Bila kita dah pandai bersilat, produksi akan bagi kita latihan contoh 3 minggu untuk hafal skrip, untuk whatever. So untuk part-part bab-bab untuk fight tu,
berapa hari saja dan berapa masa yang diberikan. Kena akui lah, orang, saya tak tahu lah kalau lepas ni orang produksi nak marah saya. Tapi benda tu, tapi babak tu adalah babak yang penting pula tu. Betul saya cakap. Dan awak, kalau awak pernah join teater kan, mesti benda tu akan ingat. Sebab kita, impact kita walaupun sikit, tapi orang akan ingat, oh yang babak yang ni, yang bertikam-tikam ni dahsyat lah. Nampak? Dia akan ingat yang benda tu. Dia tak akan ingat yang bab bercintan-cintun ke kan. Betul. Kadang benda tu impact. So maknanya penting lah orang silat ni. So maknanya pelakon bezanya silat di atas pentas adalah soul lah. Maknanya kita harus ada, kita harus menjiwai lah benda tu. Pesilat lah, macam tu pesilat yang di gelanggang yang nak sertai teater kan. Kita tak boleh nak samakan macam mana kita buat persembahan di hari sukan kat sekolah ke majlis penyampaian bengkong ke. Sebab di pentas berbeza. Kita kena hafal setiap babak. Walaupun kita kena menjiwai juga walaupun kita sebagai pengawal. Dan benda tu berterusan. Maknanya pukul 8 sampai ke 10 kita berterusan. No stop teater. Betul? Betul. So kalau contoh kalau silat perguruan, kalau kita masuk pertandingan jurus tunggal. Betul, jurus tunggal. Pertandingan kita akan fokus berapa minit? Kalau tak silap saya 3 minit, kalau tak silap sahaja. saya. Okey, kita akan fokus 3 minit, kita akan hafal gerakan tersebut dan menjiwai pergerakan tersebut. Untuk pentas teater, benda tu memang ada, tapi kita keseluruhannya kita macam kita kita seolah-olah kita walaupun kita tiada dialog tapi kita menjiwai juga benda tu. So memang best lah bagi saya, macam berbeza lah, memang berbeza seni persembahan So kalau contoh kita kat dalam ni semua silat gayung yang join semua silat gayung rasanya kan tu. So contoh macam awak pun tahu dalam pentas teater apa benda yang kita nak buat mesti semua kena besar. Pergerakan semua kena besar. So kalau Bunga Tanjung lah, kita ambil contoh Bunga Tanjung je lah. So Bunga Tanjung tu walaupun kita dah buka besar, tapi macam mana lenggok tu nak menampakkan macam mana ni? Macam mana nak nampakkan benda tu nampak macam wow. Kita tak ubah Bunga Tanjung tersebut, tapi kita macam mana nak nampakkan dia nampak besar. Macam mana? How? So maknanya kuda-kuda kena maintain, kena cantik. Kadang-kadang kita juga harus akui budak-budak tirian bila bersilat lagi cantik pada pesilat. Faham tak? Kalau dari segi bunga. Faham tak? Faham. Macam kenapa? How? Sebab kita tak ada langkah, kita tidak ada langkah kiraan 18. Kita tak ada. Kita tak belajar dekat gelanggang macam tu. So kalau dalam dunia teater, dalam pentas kita ada main kiraan, betul? Setiap gerak kita berjalan, kita bergerak, semua ada kiraan. So kat situ, itulah bezanya kat pentas. Dalam pentas teater ni, itu yang best yang tu yang paling menarik bagi saya. So saya kalau kepada yang pesilat-pesilat yang nak join teater tu, yang paling penting kena belajar benda yang baru walaupun kita bertali pinggang dahsyat-dahsyat. Kita kena letak diri kita paling bawah sebab kita tak tahu kan, so kita kena letak di bawah dan kita belajar. Okay, terima kasih untuk perkongsian tu cikgu. Kita ada satu perkongsian daripada Arsyad Tamizi. Kalau keperluan industri terhadap sin silat atau figura pahlawan tu tinggi, baru khusus macam silat tari dan stage fight ni akan diberi perhatian pada pendapat saya lah. Maksudnya kalau demand tu tinggi dalam industri, barulah benda ni akan diberi perhatian lebih. Tapi cikgu, apa yang cikgu cakap tu telah disahihkan oleh Dr. Zainal Latif cikgu. Salah satu Zainal Latif daripada Universiti Melaya. Dia cakap yang pesilat ni kalau dia cakap pelakon kalau tak pandai bersilat, dia punya lakonan tak bagus. Saya tak tahu benda tu, mungkin nanti saya akan baca lagi research and then kita boleh buka pasal topik tu pula satu hari nanti.
Tapi memang betul. Saya setuju dengan, memang betul pun. Pelakon memang pelakon teater kena tahu bersilat lah. Kena tahu bersilat, kena pandai mengaji kan. So sebab benda tu sebab bersilat ni body, dia pergerakan badan. So bila so memang penting, amat penting. Cuma sekarang ni tak benda tu tidak diambil berat. Dia tahu ni contoh dah, ni contoh. Yang dia tahu dia dia memegang watak Laksamana Hang Tuah, that's all. Tapi dia menjiwai tak macam mana lah. Tengok, alang-alang kita dah masuk topik tu, next soalan saya ni, ada tak latihan khusus, sebab cikgu dah selalu handle pasal bab silat kat pentas ni, ada tak latihan khusus orang yang tak berkemahiran dalam bersilat untuk bersilat kat atas pentas? Dia bergantung pada pelakon. Lepas tu kita kena bagi dia pemahaman, contohnya seperti lenggok dengan gerak. Lenggok dengan gerak. Sebab benda ni kita nak jadi, sebab dia masa yang pendek kan. Dia dalam masa yang pendek. Sebab kita nak jadi dia terus nampak macam di pentas tu dia nampak macam gagahnya, pandai bersilat. Jadi kita kena terus bagi dia pemahaman seperti lenggok, gerak, ataupun terus ajar dia bunga tari. Sebab dalam bunga tari tu yang main peranan. Kadang-kadang contoh tangan tegak macam ni kan tak cantik. Kalau dia buka macam ni, dia jadi cantik lah. Sikit je. Bunga tari tu kan. So dia benda simple je. Dia orang tak pernah bersilat, dia akan macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. So kita buka satu je. Kita ajar dia asas. Okay, buka macam ni. So nampak dia macam smart. Dia jadi cantik. Benda-benda macam tu lah. Cepat lah. Sebab tu saya kata dia, kalau awak kata latihan khusus, dia bergantung pada pelakon tersebut. Selalunya berapa lama? Tapi Alhamdulillah berapa lama? Seminggu. Tengok pada podasi juga. Kan? Dalam dunia teater lah. Kalau filem akan diberi contoh. Sebelum ni saya terlibat dengan filem Dosa kan. Malaysia dengan Indonesia kan. Filem Dosa. Jadi production bagi saya ruang 3 minggu ke 2 minggu, tak silap saya lah, sebulan kot, untuk belajar silat saja. Sebulan tu dia mahir untuk bersilat saja. Maknanya lepas tu dah terus dah. Untuk pelakon ke? Memang dia akan nampak benda tu akan nampak Ya, untuk pelakon saja setiap hari. Saya ingat lagi. Saya ingat lagi masa Dosa tu saya rasa satu kejayaan lah. Maknanya macam apa yang kita nak, kalau kau nak jadi bagus, so kau kena buat macam ni lah. So dalam 3 minggu 3 minggu setiap hari buat terus latihan. Dia akan jadilah, kita akan nampak lah lenggok fighting tu, kita akan nampak lah, tak adalah macam apa kan. Okay. Next. Jadi maksudnya latihan kursus tu tak ada, tapi kita boleh betulkan dia secara sikit-sikit lah cara-cara dia kan cikgu. Okey. Bagi dia pemahaman lah. Pemahaman kenapa kena bergerak macam tu kan. Okey cikgu. Betul. Bila ada scene fighting dekat atas pentas sama dan filem ataupun filem, mesti akan ada kecederaan. Betul tak? Jadi macam mana langkah-langkah pencegahan atau teknik untuk mengelakkan pencegahan tu kalau cikgu menjadi koreografer? Bawa minyak gamat. Okey, langkah keselamatan ini saya lah. Kita harus tahu untuk langkah-langkah keselamatan, tak kisahlah teater, tapi teater lah sebab topik hari ni adalah teater. Kalau filem tu drama dia jadi besar sikit. So untuk teater, langkah keselamatan yang kita harus tahu adalah pertama sekali prop. Prop. Okey, prop. Prop apa yang akan digunakan dan prop lagi satu keadaan sekeliling setiap babak. Contoh babak 2, 6 orang pendekar ni masuk, kita kena tahu keadaan sekeliling, prop apa yang ada ke keadaan sekeliling. Jadi macam senjata tu saya contohlah keris contoh keris. Keris sebenar, keris kita yang selalu kita berlatih ni kan. Keris sebenar tu kalau di atas pentas tak nampak. Betul tak? Betul. Mana nampak? Sebab dia
kelabu mana nampak. So macam mana, orang ni tikam ke tak ni, kan tak nampak. So kita kena pakai prop lah, prop yang menampakkan benda tu keris. Lembing pun mata, kalau pakai mata lembing pun tak nampak. So kita gunalah yang biasa punya, yang kita spray lah kan. So kat situ keselamatan lah, tak adalah benda-benda yang tajam, contoh. Tapi ramai orang tanya saya, kalau pakai parang, kan, parang kan, selalunya macam tu lah. Kalau babak perang ni mesti ada parang. Okay, parang yang tu memang risiko lah, risiko yang amat tinggi lah. Tapi pesilat, contoh pesilat gayung, saya percaya kalau pesilat gayung, kalau main parang ni, saya rasa tak ada masalah lah. So benda tu macam dah jadi makanan lah kan. Tapi kalau parang dibagi pada pelakon, itu masalah. So jangan sesekali bagi kepada pelakon, bukan pesilat. Kalau bagi kat pelakon, kalau apa-apa terjadi, tanggungjawab kita. So masalah kat situ. Kalau time live, kalau kita tengah buat show teater, tiba-tiba jari dia terluka, apa kita nak perlu buat? Memang masalah kan. Kalau filem tak apa, kalau drama tak apa, boleh cut. Teater tidak. Sebab tu kena langkah berjaga-jaga. Pelakon tidak boleh pakai parang yang sebenar. Kalau buat perang, biar pesilat betul-betul pesilat. Jangan ambil orang yang bagi saya itulah langkah keselamatan yang paling simple lah. Sebab kalau teater, benda tu lah, keadaan sekeliling, prop. Kalau ada scene kapal, kalau kita di atas kapal, kita nak terjun kat bawah tu, ada lapik ke tidak? Jangan main ni je kan. Sebab tu dia kerjasama ni amat penting lah. Sebab tu jangan saya pesilat ataupun apa, jangan, walaupun mereka ni tiada dialog ke, bukan watak yang penting, tapi mereka ni sama je, bagi saya sama je. Maknanya diorang ni amat penting jugalah, sebab mereka ni lah yang akan mewarnai setiap babak tu. Okay. Terima kasih cikgu. Cuma saya nak tanya satu je cikgu. Yep. Cikgu ada tak satu prinsip yang mana bila adakan latihan, kalau orang tu langgar prinsip ni, cikgu akan betul-betul marah dia, ada ke? Macam mana? Lagi sekali. Dalam proses latihan untuk ke hari persembahan tu, ada tak satu prinsip yang mana kalau contoh kata, kalau orang bawah kendalian cikgu tu langgar prinsip ni, cikgu akan betul-betul marah? Saya tak pernah marah lah. Tak pernah marah lagi Itulah masalah saya. Tak apa cikgu, alhamdulillah cikgu. Sebab dia macam ni. Dia simple. Di gelanggang masing-masing, guru kita dah ajar dah. Dah mengajar kita untuk disiplin, kan. Jadi bila kita bekerjasama dengan orang lain, so kita bawa lah apa yang dia bawa. So saya tidak perlu lagi nak cakap benda-benda yang berulang-ulang, sebab benda-benda macam tu macam bagi saya tak profesional lah kan. So saya akan tegur secara baik lah. Secara baik. Tapi tak adalah buat sepanjang saya terlibat ni tak adalah yang melampaui batas. Setakat datang lewat tu perkara biasa kan. Kita pun pernah datang lewat dengan hujan lebatnya kan, tapi benda-benda macam tu perkara biasa. Yang penting kau dapat perform di atas pentas dengan cara yang baik. Dah cukup. Okey. Semoga Mak Firdaus, semoga pesilat yang berlakon teater, sebagai pesilat yang berlakon teater, bagaimanakah kita nak samakan energy level antara pelakon dan pesilat? Adakah pesilat perlu ikut energy level pelakon ataupun pelakon perlu ikut energy level pesilat? Macam mana cikgu? Betul. Kadang-kadang kan kita sebagai pesilat dalam pentas teater, kita jangan over pula dengan pelakon utama. So kita kena sama-sama tau. Bila kita over, habis dah tenggelam ni. Jadi macam orang yang tak ada dialog lagi best pula. Jadi kita kena pandai. Sebab tu saya kata dalam dunia teater ni dia ada macam percaturan dan peraturan tau. So kita kena pandai mengawal situasi, mengawal setiap gerak. Tidak boleh
orang kata apa, dalam dunia teater ni dia ada apa, kata-kata sedar diri dan sedar ruang, betul. So kita kena pandai lah benda main peranan tersebut. Betul tak? So bab energi tu kita yang perlu simpan lah. Kalau misal kata pelakon tersebut lemah, so kita kena pandai untuk cover, untuk mencantikkan ataupun cover lah. Tapi kalau pelakon tersebut energi dia lebih-lebih, tak apa. It's okay lah, pasal dia dah memang watak dia ni, tak apa kan. Tapi kalau dia lebih-lebih, langkah dia sumbang, masalah tau. Okay. Masalah. Jadi sebab tu saya kata proses sebelum masuk proses masuk di atas pentas, proses masa latihan tu lah awak kena betul-betul lakukan yang terbaik. Cikgu, pengalaman cikgu pun dah banyak kan dalam bidang performing art ni kan. Boleh tak kalau cikgu bagi contoh-contoh produksi yang cikgu terlibat? Next soalan. Cikgu. Putus-putus. Next soalan. Dengar tak? Saya dengar cikgu clear. Cikgu boleh dengar ke? Okey. Contoh-contoh produksi. Dengar. Contoh-contoh produksi yang cikgu pernah terlibat. Okey. Contoh banyak ni produksi pernah terlibat. Tapi contoh macam produksi dalam teater adalah berapa banyaklah juga, dengan Fauzianawi, dengan Teater Hidayah, banyaklah, dengan Kak Emma Fatimah, apa semua. Kalau filem tu kerjasama dengan Indonesia, dokumentari dengan US, dengan History Channel, National Geography, banyaklah juga, dengan Istana Budaya. Syok lah, best lah. Yang mana yang paling cikgu rasa memang puas hati? Satu je cikgu, bagi tajuk cerita ataupun tajuk filem tu yang cikgu betul-betul puas hati. Teater ke filem Tak kisah ke cikgu. Macam mana? Tak kisah yang mana cikgu puas hati. Okey. Kalau teater, saya rasa tak boleh lah sebut. Kalau tak boleh, nanti saya sebut, nanti yang ada lagi yang ni pula. Bagi saya semuanya best lah, tapi yang saya paling puas hati adalah dokumentari lah. Dokumentari National Geography lah. Sebab benda tu melibatkan dunia. Dunia melihat kita. Dunia melihat, dekat Malaysia pun ada silat rupanya. Bagi saya benda tu paling penting lah. Paling bererti lah bagi saya dokumentari tu. Sebab dia kan rancangan yang antarabangsa kan. So lepas tu saya bawa pula dokumentari tersebut, silat seni gayung. Jadi orang tahu, rupa-rupanya ada silat dekat Malaysia ya. So yang tu salah satu yang paling saya puas hati lah. Sebab selepas rancangan tersebut, silat gayung macam makin ni lah, meningkat lah dia punya ni. Penglibatan tu makin orang nak masuk join silat apa semua. Dekat mana kalau kita boleh tengok lagi siri tu? Ada kat YouTube ke cikgu? Kat YouTube ada? Kat YouTube ada YouTube ada lagi, type je National Geography silat. InsyaAllah keluar. YouTube ada Human Weapon, History Channel pun ada. Banyak Okay. Okay, kita rasanya dah sampai dekat Banyak, Alhamdulillah. hujung sikit lah. Okay, ada 2 soalan je lagi cikgu. Soalan senang ni. Okay, dalam pelibatan cikgu tu, peristiwa pahit dan manis pernah cikgu alami dalam bidang pelibatan. Okay, pengalaman manis, saya rasa pengalaman manis dekat London lah. Kami membuat persembahan di Battersea Art Centre, teater musical daripada A sampai Z bersilat saja. Ya, betul. Tak tahu kita pernah bawa silat dalam teater musical di London. Apa tadi? Alhamdulillah. Tajuk performance tu cikgu? Di Battersea Art Centre. Tajuk dia Silat Dance of the Warriors. Silat Dance of the Warrior. Saya semuanya 9 orang, saya pesilat, tak silap saya je kan, dalam 10 orang, semuanya anak-anak gayung. Yang seorang ni sahabat saya daripada silat Megat Trawis, yang dipimpin oleh guru saya sendiri, Pak Guru Arifin Yop Mahidin daripada Silat Melayu, production daripada Sanggar Teater Fauzianawi. So kita buatlah show. Semuanya pengalaman manis lah bagi saya, pasal tak ada siapa-siapa yang support.
rombongan kami ke sana tak ada siapa-siapa yang support. Maknanya tak ada siapa sponsor lah. So kita pergi sendiri. Lepas tu kita pun tidur pun bukan tidur hotel yang mewah. Kita tidur dekat masjid selama di London tu. So kita buat lah. Sebab tu saya kata bagi saya benda tu bukan pengalaman yang pahit lah. Bagi saya pengalaman yang manis lah. Tak ada yang pahit lah dalam silat Ada recording tak cikgu untuk manis. Untuk yang silat Dance of the Warrior tu, tak silap saya ada kat YouTube lah. Ada dekat YouTube Okay. Ada. Dia ada 4, babak 1 sampai babak 5. Mana tahu kot audience Boleh tengok. tengok live ni nak tengok ke perkongsian tu. Boleh. Kalau peristiwa pahit pula cikgu, boleh share ke? Alah. Boleh, tapi saya rasa macam pengalaman pahit tak adalah pahit lah. Cuba saya pengalaman pahit ni bila kita tengok orang silat jatuhkan orang silat lah, benda tu pahit lah. Mendalam. Tak, maksud saya macam tu lah. Ini bagi saya tau, macam pengalaman pahitnya macam kita tak nak tengok orang silat jatuhkan orang silat. Sebab kadang-kadang guru silat ni dia tak minta pun dihargai, tapi kita harus kenang lah asal usul kita, daripada mana kita datang. Faham tak? Saya tak nak generasi yang baru ni macam dah lupa dah guru asal je siapa. Sebab dia dah mengenali kan. Dia dah kenal orang ni, dia dah kenal cikgu ni, dia kenal cikgu ni hebat. Dia pun, saya ni anak murid cikgu yang hebat ni. Dia dah lupa dah cikgu yang asal dia siapa. Itu pahit lah bagi saya. Saya tak nak benda yang pahit lah saya lihat ke, saya tengok ke, benda yang pahit lah saya tak nak. Tak best lah, tak bagus lah. Saya harap generasi yang akan datang ni macam dia, kita kena ingat lah asal usul kita siapa, kita belajar dengan siapa. Kita tak salah pun kita belajar dengan orang silat ni, tapi kita minta izin lah, minta restu. Boleh tak saya belajar dengan contoh awak nak belajar, boleh awak bagi lah cikgu awak, bagi tahu kat cikgu awak, cikgu boleh tak saya nak belajar dengan cikgu Jazwan? Boleh? Okey. Saya best lah benda tu. Jadi saya hubungan saya dengan cikgu awak pun rasa best, seronok kan. Kita bertukar-tukar pandangan, ilmu macam tu lah. Okey, ni tu pahit lah, macam ubat lah. Macam ubat. Okey. Inilah yang terakhir lah cikgu. Dia bukan lebih kepada soalan lah. Kata-kata dari cikgu ataupun harapan daripada cikgu untuk generasi-generasi yang 2020. Okey. Janganlah kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir kata-kata nasihat lah. Kata-kata nasihat, kata terakhir tu lain macam pula. Okey, kepada semua anak-anak gayung amnya ataupun yang mengenali saya, kalau kita nak berjaya dalam dunia persilatan ni, buanglah sikap ego, sentiasa rendah diri, yakin pada diri sendiri dan terus istiqamah. So jaga adab dan renung semula ikrar yang kita pernah lafazkan. Itu je lah. Okeylah. Okey cikgu, sekarang ni kita buat satu sesi yang mana kita menjawab soalan-soalan Sekarang ni kita ada 2 soalan daripada official. Okey. Alright, boleh. Saya bacakan soalan tu cikgu. Kumpulan cikgu Official Raja Hafiz. Berapa orang? Boleh tak saya nak terlibat? Apa dia? Syarat-syarat ke cikgu? Ada syarat? Tak faham. Oh ni dia nak join kumpulan cikgu. Dia tanya kumpulan cikgu ni dah ada berapa orang, boleh ke dia nak join? Ada syarat-syarat ke? Okey, saya JK Performance Studio ni dia terbuka pada semua. Dia tak tumpu pada silat gayung je. Sebab tim saya ni ada pelbagai-bagai silat. Ada silat gayung, ada gayung fatani, ada silat macam silat lah. Ada yang ada yang pelakon teater, ada yang penari, so dia join. So kita sama-sama. So bagi saya tak ada masalah lah. Boleh je, tapi yang sebab masa sekarang ni tim yang solid, tim JK Performance ni ada dalam 12 orang, 13 orang.
Tengah masih mencari rekrut baru lagi dah. Siapa pada yang sudi-sudi tu bolehlah hubungi saya. Kita sertai. Okey. Okey. Next soalan daripada Mat Firdaus, cikgu. Cikgu ada tim silat cikgu sendiri ke? Boleh ke kalau yang tiada pengalaman teater nak join cikgu sekali? Boleh, tiada masalah. Sebab kita, tim saya ni, kita bukan fokus pada teater saja. Sebab kita kadang-kadang kita fokus pada koreografi, untuk fighting, filem, untuk style. So kita tak terbuka lah. Kita ruang yang besar. So boleh je. Tak ada pengalaman lagi bagus sebenarnya. Jemputlah. Jemput dah datang Mat Firdaus ni. Syarat-syaratnya. Tak ada syarat lah. Datang je. Habis PKP datang. Habis BKP datang. Dekat mana base cikgu? Base saya di Ampang. Di Ampang. Di Ampang. Belakang Masjid Al-Mustaqim. Masjid Al-Mustaqim? Boleh follow lah. Boleh follow page JK Performance Studio. So, boleh dapatkan nombor phone. Alamat semua ada kat situ. Yes, di Ampang je, tak jauh. Okey cikgu. Nampaknya sesi kita kali ni sampai dekat sini je cikgu. Alright. Cikgu dapat dengar ke? Alright. Okey. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Dengar. Saya pun mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudi menjemput saya ni. Okey. Nampaknya okey, Usrah Anak Gayung anjuran PSSJN Lembah Pantai kali ni nampaknya sampai dekat sini saja. Jadi kalau untuk next sesi nanti boleh follow page PSSJN Lembah Pantai untuk dapatkan update dari situ. Okey, selamat berbuka puasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.